Hello. Hi guys. Hi. Morning everyone. Hai. Saya ingat saya lagi tak ingat. Ingat semua. Hello Aisyah, hello Wawa, hello Syaidah. Hello Ain. Hi Q. Wan Nuraisha, hello morning. Apa khabar? Sihat? You guys dah sempat breakfast ke belum this morning? Dah. Saya tak sempat lagi breakfast, ya Allah. Biasalah kan, ni minggu last kita cuti sekolah kan, macam terbangun lambat sikit. Tapi yang nanti kita buka sekolah Januari ada cuti kan? Januari ada cuti Chinese New Year or something, right? Betul tak? Ujung bulan Jajak saya nak cek cuti Ya, kita akan sekolah 2 minggu, 3 minggu, lepas tu cuti Chinese New Year kejap. Lepas tu Februari Chinese New Year, lepas tu Taipusam, Januari banyak cuti. Lepas tu Februari 18 hari bulan cuti sampailah 19 Mac, sebulan cuti Lama. So normal class akan start balik bila? Tak sure lah. Saya pun even ada ke tak normal class betul pun saya tak sure juga sebenarnya. So nantikan je lah kita nantikan announcement daripada MC Plus. Tapi kami nak SPM. Ya, tahu nak SPM. Sekejap saya nak transfer nota ke sini jap. Kita akan start pada pukul 10.03 ya. Kita start pukul 10.03 PM. Nota yang ada apa? Yang ada lambang ilmu free tu. Sekejap. Morning. Oh, salah. Tak, memang saya nak start malam ni pun sebenarnya. Kita 10 pasal dia tak nak keluar. Kejap. Good notes. Form 4 bio. Dah. Borak-borak je sampai malam ni. Kejap. Kipas. Sekejap. Ya Allah. Okay guys, nampaknya dah pukul 10.03, jadi kita boleh mulalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and hello Form 4 Biology. Apa khabar semua? Welcome back to our seminar ilmu free dengan saya Semidi. Saya nak tanya jap untuk bio, is this the last one ataupun akan ada lagi session seminar ilmu free dengan bio? Ada lagi. Okey, jadi ini bukan yang last lah. Okey. Tak nak grade form 5 ke? Oh, form 5 sekali. Some of you dia create account dummy kan. Dia pura-pura jadi form 4 untuk join kelas form 4. Tak apa, welcome juga untuk geng-geng form 5 ni Okey, anyways, ni live ke Tak, rakaman semalam saya rakam. Saya tahu awak nak tanya soalan tu pagi ni, sebab tu saya boleh jawab soalan awak. Of course lah live, sebab tu awak boleh interact dengan saya. Okay, alright guys. Jadi pada saya punya session kali ini, saya nak discuss subtopik 10.7, iaitu lymphatic system. Saya rasa semua orang dah belajar ni dekat sekolah, betul ke tidak? At least majority of you sudah lah kan. Cuma student saya je lah belum sebenarnya. Student dekat sekolah saya belum. Kita orang habis 10.6 sebelum cuti hari tu, sebab tu saya paksa dia orang join juga kelas pagi ni sebenarnya. Kan Dija kan? Yang lain-lain join ke tidak? Sekejap lagi saya nak ambil attendance. Okay, anyways, so 10.7 jom kita start Kita tengok dulu secara overview. Okay, secara overview.
Untuk bab 10, awak dah belajar pasal transport, pengangkutan, betul tak? So awak belajar darah beroksigen dipam keluar daripada jantung. And darah ni juga selain dia bawa oksigen, dia bawa nutrients macam glukos dengan amino acid. Okey. Jadi tujuan dia pam darah tu untuk pergi bagi oksigen dengan nutrien dekat kita punya sel. Contoh, dia nak bagi dekat kita punya sel otot kita. Jadi kan, bila dia dah sampai dekat kapilari, dekat sinilah tempat pertukaran gas dan juga pertukaran nutrien. Di mana kapilari ni, dia berada dekat kawasan sel kita. Jadi oksigen akan masuk dalam sel, nutrien akan masuk dalam sel. Lepas tu sel kita kan dia hasilkan bahan buangan, waste material. Dia hantar balik pergi ke kapilari. Okey. So, darah tu dia akan mengalir semula balik semula ke jantung. Jadi proses dia berulang balik. Okey. However, maaf bertanya ni bab berapa? Saya nak kira lah pagi ni berapa orang tanya bab berapa. Okey, tadi saya dah bagi tahu sekali, ini kali yang kedua. Tu 10.7 lymphatic system. Okey. yang tanya kalau nak saya jawab bab berapa, boleh tanya soalan susah boleh tanya soalan contohnya bilakah manusia mula berevolusi ke, saya boleh jawab secara percuma. Tapi kalau nak jawab bab berapa, kena bayar 50 sen. Okey. Mes saya jadi orang yang ketika tanya bab berapa. Okey, bab 10 awak, bab 10. Okey, dekat mana saya tadi? Okey. Now, sekarang ni awak kena faham satu benda ya. Bila darah kita dah sampai dekat kapilari kan, the process is not straightforward. Dia proses dia bukan oksigen yang keluar daripada kita punya kapilari. No, sebenarnya bila dia sampai dekat kapilari ni, kita punya konten dalam darah tu like literally terpercik keluar. All the blood plasma, all the molecules and everything, semua akan terkeluar sebenarnya. So, lepas dia dah keluar, barulah bahan-bahan tu akan masuk balik ke dalam kita punya darah. However, waktu dia terkeluar tu, 100% dia terkeluar, tapi bila kembali tu bukan 100%. Only about 85% yang masuk balik ke dalam darah. Habis tu lagi 15% pergi mana? Takkan dia berkumpul dekat sini? Dia tak berkumpul. Lagi 15% tu, ni, kita punya salur limfa kita. Dialah yang akan collect whatever yang tertinggal dekat ruang kapilari tu. Dia akan kembalikan balik ke dalam kita punya sistem peredaran. Okay? So, boleh nampak ke secara ringkasnya sistem limfa kita ni wujud dekat mana? Okey, jadi ini kita punya sistem peredaran darah kita, kita punya blood vessel satu badan kita. Yang ni kita punya sistem limfa. Yang ni kita punya sistem limfa. Ya Allah, jap. Apa tak boleh nak zoom in? Ya. Ini kita punya sistem limfa sebenarnya memang ada dekat satu badan kita. Okey. Alright. Jadi jom kita nak tengok dekat sini macam mana darah tu sampai dekat kapilari. Lepas tu konten darah tu terkeluar daripada kapilari. Lepas tu konten darah tu masuk balik ke dalam kita punya salur darah. Which time ni lah terbentuknya kita punya bendalir limfa tu. Yang tu kita nak tengok dia punya proses. Okay? Alright. So, lymphatic system near the inferior vena cava. Kalau awak sebut lymphatic system, dia satu badan kita. Ni, satu badan kita dari kepala, pergi ke tekak, ke tangan, ke kaki. Semua ni adalah bendalir limfa kita. Nanti kita akan tengok dia punya nama-nama dia. Dia ada nodus limfa, dia ada spleen, kita punya limfa, dia ada thymus dan sebagainya. Okay? Penting ke limfa ni? Tak penting pun, saja je kita nak belajar pagi ni, tak masuk exam. Penting, limfa penting. In fact, ada soalan dekat sini saya dah letak dekat awak, iaitu
terangkan kepentingan sistem limfa. Nanti kita akan discuss kenapa benda ni penting. Okay, alright. Jadi boleh ke kalau saya start bagaimana terhasilnya limfa tersebut? Can we start now? Boleh? Okay. Now, nampak ini adalah salur ni. Yang ni kita punya arteri. Okay. So arteri tu means kalau kita tengok daripada jantung kita, darah tu dihantar pergi ke kita punya kapilari melalui arteri. Okay. So awak boleh labelkan dekat sini, ini ialah arteri. Arteri. Melayu I lah. Okay. Cuba tengok perbezaan diameter. The difference in the diameter of arteri dengan kita punya kapilari dan juga simpang. What do we call simpang antara arteri dengan kapilari? Yes, kita panggil dia arteriol. Okey, nama dia ialah arteriol. Kalau Melayu tak ada E dekat belakang. English ada E dekat belakang. Okey. So, kalau kita tengok diameter arteriol lagi kecil daripada diameter arteri. Betul kan? Okey, jadi apakah efeknya? Efeknya, cuba awak imagine getah apa yang dekat toilet dekat sekolah tu, paip getah warna oranye tu, tahu kan? Yang girls maybe tahulah, boys tak tahu sebab saya tak pernah nampak paip getah warna oranye dekat tandas lelaki kan. Tak tahulah macam mana diorang buat, I don't know. Mungkin diorang beristinja dengan benda-benda kesat kot dia guna batu 3 penjuru ke apa. Okay, anyway, so kalau awak buka air yang dekat paip getah orange tu kan, awak cuba picit dekat hujung tu, awak kecilkan diameter dia. Apa berlaku kepada air yang terkeluar tu? Dia jadi lagi laju, betul tak? Dia punya pressure bertambah, the pressure increases. Okay? Jadi kalau diameter mengecil, maka pressure akan bertambah sebenarnya. Jadi kan, dekat sini tengok point nombor 1. Yang ni saya letak siap-siap supaya awak tak perlu nak salin, awak just focus on the flow. So blood pressure, tekanan darah dalam arteriol ni tinggi. Kenapa dia tinggi? Sebab diameter. Kalau kita tengok diameter arteriol mengecil, diameter kapilari pun mengecil. So disebabkan kapilari diameter dia lebih kecil, plus benda ni kan datang daripada arteri. Datang fresh daripada jantung. Jantung kan dia kena pump. Bila dia pump, darah tu dia high pressure. Jadi dua faktor inilah yang menyebabkan darah tu bertekanan tinggi. Okay? So what happen bila darah tu dia dalam tekanan yang tinggi? Darah tu akan literally terpercik keluar. Darah tu akan terpercik keluar daripada salur darah. Like they are forced out, dipaksa keluar daripada salur darah. Tapi saya nak tanya dekat awak, adakah 100% konten darah akan keluar? Does 100% of blood content actually force out? Tidak. Sebab apa? Kita punya salur darah kita ni, dia ada dia punya guide. Bukan guide, gate. Gate maknanya hanya molekul yang kecil sahaja boleh keluar. Molekul yang besar, diorang stay dekat dalam darah. Jom kita tengok dekat sini. Okay. So, blood plasma, which is kandungan dalam kita punya darah, akan dipaksa keluarlah, diffuse out, akan mengalir keluar. So, bahan-bahan yang dah terkeluar tu kita panggil sebagai bendalir tisu. It's important for you untuk guna terma bendalir tisu ataupun tisu fluid. Jadi kan dekat sini ada beza kandungan dalam darah dengan kandungan dalam tisu fluid. Dalam darah dia ada semua benda, termasuklah molekul-molekul yang besar macam red blood cell, sel darah merah. Ini besar. Platelet yang terlibat dalam pembekuan darah. Ini molekul yang besar. Plasma protein. Ini molekul yang besar. Can you tell me example of plasma protein? Bab 10 ada cerita banyak pasal plasma protein. Can anyone tell me example?
Contohnya plasma protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Hormon bukan plasma protein awak. Hormon lain. Urin. Apa urin pula ni? Urin tu dalam pundi kencing. Dalam kidney. Fibrinogen. Very good. Contohnya seperti fibrinogen. Fibrinogen ni yang terlibat dalam pembekuan darah. Albumin, very good. Albumin ialah contoh juga. Okay. So, these molecules are large. Diorang ni besar. So, kalau diorang ni besar, tell me, boleh tak diorang cross kita punya blood vessel punya gate? Tak muat. So, kalau tak muat, diorang akan stay dekat dalam darah. Jadi, dalam bendalir tisu, ada tak red blood cell? Tak ada. Tak ada red blood cell. Dalam bendalir tisu, tak ada platelet. Dalam bendalir tisu, tak ada protein plasma. Habis tu, apa je yang ada? First, of course, dia ada air. Water mesti ada. Second, dia mestilah ada nutrients. Nutrients macam glucose, amino acid. Lepas tu, dia mestilah ada oksigen. Yes. Dia ada minerals macam sodium, natrium, potassium, whatever semua tu. Salt ataupun mineral ataupun salt. Okay. Some hormones dengan enzyme. Yeah. Some hormones. Okay. Ada yang kata lymphocyte. Good. Sel darah putih. Sorry, leukocyte. Leukocyte, sel darah putih. Sel darah putih, dia orang boleh cross. Sel darah putih ataupun white blood cell. Okay. So, boleh tak kalau tulis dekat plasma darah tu molekul besar? Boleh? Memang benda tu awak kena sebut. Benda ni, these molecules are large. Therefore, they stay ataupun maintain dekat dalam salur darah. So, yang ni semua adalah large ataupun besar. Molekul yang besar, dia orang tak cross. Okay. Sel darah putih lagi kecil ke, sir? Okay. Sel darah putih, dia fleksibel sebenarnya. Maksud dia, sel dia tu, dia macam squishy. Awak boleh push dia untuk kecilkan dia, dia boleh keluar kot celah-celah salur darah. Dia boleh berubah bentuk. Dia fleksibel. Kita punya sel darah merah, bentuk dia tak fleksibel. Kan bentuk dia macam donat tu kan? Biconcave ataupun dwi-cekung. Okay. SDP ialah sel darah putih ataupun white blood cell. Okay. Alright guys. So, setakat ini boleh follow ke dia punya story dia so far? Boleh Jadi, kita punya bendalir tisu telah pun terbentuk. Saya gunakan warna kuning lah dekat sini. So, bendalir tisu tu, dia mengelilingi kita punya sel. Yang ni adalah kita punya sel-sel otot lah. Contohnya sel-sel otot. Okey, jadi bila bendalir tisu telah pun terbentuk, maka pertukaran bahan, exchange of substance akan mula berlaku. Okey, tengok dekat point nombor 5. So, waktu ni lah bahan yang sel kita perlukan. Sel kita perlukan oksigen. Sel kita perlukan nutrien such as glucose and amino acid. Jadi waktu ni lah bahan tu dia akan berpindah tempat. Dia akan masuk daripada bendalir tisu fluid, dia masuk ke dalam cells, into the cell. So contohnya macam oksigen dengan nutrients. At the same time, pada waktu yang sama, bahan-bahan yang sel kita dah tak nak guna, waste material, bahan buangan macam carbon dioksida. Can you give me example of waste material? CO2, very good. Carbon dioksida. Bukan urine. Urine tu air kencing. Urea. Urea. Okay. Jadi inilah apa yang kita tak nak. Dia akan keluarkan masuk dalam bendalir tisu. Okay. Alright. Okay. Now. Sekarang ni. Dekat dalam bendalir tisu kita ni. Ada air. Air of course ada. Lepas tu ada CO2, ada urea. Jadi kan benda-benda ni yang kita nak buang tau. Yang kita nak buang. Jadi kan what's gonna happen, the idea is kita nak masukkan balik benda ni kembali ke dalam kita punya salur darah.
Kalau tadi itu adalah arteri, yang ni dia akan kembali masuk ke dalam vena. Okey? Kalau simpang arteri kita panggil arteriol. Can you guess the name of the simpang here? Simpang antara kapilari dengan vena. Kita panggil ventriol. Bukan ventriol. Venule nama dia. Kita panggil venule. Kalau Melayu tak ada E dekat belakang. Venule sahaja. Okay. So, sekarang ni, awak kalau contoh soalan esei, awak kena explain bagaimanakah benda tu boleh kembali, benda tu maksud saya bendalir tisu fluid tu masuk balik ke dalam venule. Okay, now tell me, bagi tahu dekat saya, dalam venule sekarang dia ada konten apa yang tinggal dalam venule? What is left in the venule? Yes, dia ada molekul besar, molekul yang tak keluar tadi, macam sel darah merah, platelet, and a lot of plasma protein. A lot of plasma protein. Okay, ayak semua terkeluar tau. Water actually seeps out. Diorang dah terkeluar. Tapi dalam ni, konten air is very low. Jadi, dekat dalam kita punya venule, dia banyak dengan solute. Dia banyak bahan yang terlarut. Dia banyak protein. Tapi tak ada air. So, kalau dia pekat, dia lebih hypertonik ke atau dia hypotonik? Ya, dia pekat, maka dia adalah hypertonik. Yes, okay. Sebab dalam ni ada banyak plasma protein. Very good. Jadi dekat sini tengok explanation dia. Dekat venule, dia adalah lebih hypertonik. Dia more hypertonik berbanding dengan tisu fluid. Reason dia sebab H2O adalah low, air semua dah terkeluar tadi, dan plasma protein adalah high. Dia ada banyak plasma protein. Sebab diorang ni besar, diorang ni stay dekat dalam salur darah. Okay? Jadi, apa berlaku? Kalau kawasan tu hypertonik, air akan masuk ke dalam tu ke ataupun air akan keluar lagi? Air akan masuk secara osmosis. Okay? Jadi dekat sini kan, about 85% of the content water, dan dia bawa sekali, dia bawa karbon dioksida, dia bawa urea, dia bawa garam mineral yang ekstra tak diserap tu, semua tu dia akan masuk balik ke dalam venule. Okay? Alright. Tadi dekat arteriol high pressure. So dekat venule ni dia lower pressure. Reason dia, salur darah kita lagi jauh daripada jantung, dia punya pressure akan becoming lower. Okay? Saya tunjuk balik gambar tadi. Kalau kita tengok, arteri, dia fresh keluar dari jantung. So, the pressure is high. So, lagi jauh salur tu daripada jantung, the pressure akan semakin decrease. Okay? Jadi, dua faktor inilah yang menyebabkan konten tu, dia akan masuk balik ke dalam venule. Okay. Ada kawan awak tanya urea tu apa? Okay, urea ni ialah side product ataupun bahan buangan selepas kita gunakan protein. Contoh, awak makan chicken breast, awak makan dada ayam. So, chicken breast tu lepas tu awak digest membentuk amino acid, right? So, kita gunakan amino acid untuk membentuk otot, untuk membentuk enzim, hormon, kita punya rambut, kita punya kuku dan sebagainya. So, dia punya byproducts dia ataupun produk sampingan daripada protein yang kita guna, kita hasilkan urea. Dalam badan kita sentiasa ada urea. Urea kalau low concentration, kepekatan dia rendah, okey. Tapi urea kalau dia berkumpul terlalu banyak, dia jadi toksik. Dia jadi toksik. Okay? Alright. So, boleh kita sambung ke dia punya cerita dia dekat sini, guys? Boleh, Okay. Now, the story is only 85% yang akan masuk dekat dalam venule. So, kita dah keluarkan lebih kurang 85%, yang tinggal lebih kurang
15% only. Jadi 15% inilah yang akan ditolong oleh kita punya sistem limfa. Nampak tak all the yellow things dekat situ? Can you see the yellow vessel? Yang ni lah sebahagian daripada kita punya limfa. Okey, jadi dekat hujung vessel tersebut, hujung vessel tu kita panggil dia sebagai kapilari limfa ataupun lymphatic capillary. Okey, ini adalah kapilari limfa. So, 15% daripada tisu fluid yang mana tak sempat masuk dalam darah, diorang akan masuk ke dalam kita punya lymphatic capillary ataupun kapilari limfa. Bila dia masuk ke dalam kita punya kapilari limfa, maka kita boleh panggil dia sebagai limfa. Okay, the fluid is called lymph. The vessel dia ialah capillary. The vessel dia adalah capillary. Okay, so gitu je lah sebenarnya. Maka kita telah berjaya membentuk limfa. Okay, alright, now saya summarize balik secara everything ya. So, proses dia bermula bila darah dah sampai dekat arteriol. Bila darah sampai dekat arteriol, dia punya pressure tinggi. Ada dua sebab kenapa pressure tinggi. Pertama, diameter diorang ni, arteriol dengan kapilari lagi kecil. Dan yang kedua, diorang ni baru datang dari jantung, so pressure dia high. So disebabkan itu, maka konten dekat dalam darah akan dipaksa keluar. Bila konten dalam darah dipaksa keluar, konten yang terkeluar tu kita panggil sebagai bendalir tisu atau tissue fluid. However, bukan semua benda yang terkeluar. Benda-benda besar, large molecule macam red blood cell, platelet, plasma protein, diorang ni terlalu besar. So, diorang akan stay dekat dalam darah. So, yang terkeluar, of course, water, nutrients yang larut dalam water dan juga oksigen. So, bila bendalir tisu dah terkeluar, maka berlakulah substance exchange ni lah. Benda yang sel kita perlukan, dihantar masuk ke dalam sel. Benda waste materials yang telah sel kita hasilkan, dia keluarkan masuk dalam bendalir tisu. So, sekarang ni dalam bendalir tisu kita dah ada waste material. So, benda ni akan masuk balik ke dalam kita punya venule. However, not 100% masuk, tapi only 85%. The remaining 15% dia masuk ke dalam lymphatic capillary. Okay? So, Syazwani tanya, sir, kalau soalan SPM boleh jawab guna point tu ke, sir? Yes, kalau soalan tanya, describe the formation of lymph. Huraikan penghasilan limfa, awak boleh gunakan ke semua 9 point ini. You can use all these 9 points. Okay? Alright, so kulit kita tak jadi warna merah sebab ada interstitial fluid lah kan. Kulit kita tak jadi warna merah. Kulit kita memang bukan warna merah pun awak. Kulit kita warna ginilah sebenarnya. Dia kulit kita yang bagi warna brown-brown gini is because of the melanin, the pigments. Some people they have more melanin. So dia jadi darker. Some people less melanin, dia jadi brighter macam tu. Okay? Nak screenshot awak. Kalau screenshot tak nampak, kecil sangat. Lepas kelas saya uploadkan whatever benda ni. Plus yang ni memang dah ada dalam notes dah. All the things semuanya dah ada dekat dalam notes dah. Okay? Nanti saya re-upload yang saya conteng-conteng. Okay? Slide tanya. So, lymph tu adalah bahan yang tak diserap semula. Betul. Lymph tu adalah bendalir tisu yang tak masuk dalam venule. Sekarang ni dia masuk dalam kita punya lymphatic vessel. Okay? Alright. Now, guys, boleh kita sambut. Sebenarnya cerita dia belum lengkap lagi tau. Sebab apa? Sampai bila bahan-bahan tu nak duduk dekat dalam lymphatic? Diorang ni, asal usul diorang, they belong to the blood. Diorang sebenarnya adalah sebahagian daripada darah kita. Setuju ke tidak? Kan? Diorang ni sebenarnya belongs to our blood. Diorang ni sebahagian dari darah kita. Jadi, lymphatic sebenarnya dia tolong bawa. Dia tolong bawa lymph ni, bendalir yang tertinggal ni, dia niat dia nak hantar balik masuk dalam kita punya salur darah.
Okey, jadi continue. Kita continue kita punya cerita. Awak tengok dekat muka surat 2. Okey, tengok dekat kotak yang dekat sini. Ini part 2. Part yang kedua, huraikan bagaimana sistem limfa melengkapkan sistem peredaran darah. What does it mean? Maksud dia, kita punya lymphatic system, dia tolong bawa balik benda-benda tisu yang tertinggal tu, dia tolong hantar balik ke dalam kita punya salur darah. Okey, jadi kita nak describe macam mana benda ni. Okey. Jap, saya boleh tak kalau 10.30 kita ambil about 1 or 2 minutes break, boleh tak? Saya nak pergi top up air sekejap. Ya, korang okey tak ni? Pagi-pagi tiba-tiba belajar pasal lymphatic system lah apa bagai ni. Okey Saya tak pergi studio ke? Tak. Sebenarnya saya lagi selesa kat rumah. Studio punya TV kecil pada TV kat rumah saya tau. Ini, this is TV standard, TGV cinema Studio dia punya TV separuh pada saya punya TV sebenarnya. So, filariasis tu penyakit. Kejap lagi kita discuss. Dia sebab salur limfa dia tersumbat. So, soalan Cik Pumas, kenapa nodus limfa mostly dekat tempat yang boleh lipat? Tak juga. Nodus limfa everywhere sebenarnya. Everywhere. Okay, ngantuk. Sebab baru bangun. Siapa mengantuk ni, try to do something. Berdiri, sambil dia tengok laptop tu sambil dia berjalan, basuh muka, kunyah something. Do whatever you can untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Okay? Okay, alright guys. Jadi boleh ke kita start? Boleh ke kita start? Okay, good question pada kawan awak. Dia tanya, jadi limfa ni dia tisu ke organ? Limfa ni sistem awak. Is a system. Jadi kalau sistem dibina daripada organs. Jadi tengok dekat nota muka surat 2. Kejap lagi kita akan berkenalan dengan organ-organ limfa. Kita punya organ dia sebenarnya. Okay. So limfa is basically a system. Okay. Now, jom kita tengok. Huraikan bagaimana sistem limfa melengkapkan sistem peredaran darah. Okey, kita tengok dulu gambar dekat sini. Can you see all the green thing dekat sini? Nampak tak semua warna-warna hijau ni? Awak boleh labelkan yang hijau ni adalah kita punya salur limfa. This is our salur limfa. In English, lymphatic vessel. Lymphatic vessel. Okay. Alright. Kesemua salur limfa dalam badan kita, dari tapak kaki dan juga dari kita punya kepala, semua ni diorang akan bercantum. They will combine at the end. Dekat mana diorang bercantum? Ni, tengok dekat sini. Diorang akan bercantum. Nampak tak warna hijau? Saya highlightkan warna hijau yang ni dengan warna hijau yang ni. Can you see this? Yang besar sikit tu nampak kan? Yang ni lah finally all these lymphatic vessels, salur limfa kita akan bercantum. Okey, kalau awak tengok struktur anatomi, kalau kita tengok belah sini, yang ni kita describe sebagai tangan kanan ke atau tangan kiri guys? Yang ni tangan kanan ke tangan kiri? Sama macam jantung. Ya, awak kena ingat kita sedang melihat orang lain. We are looking at someone else. Jadi ini dia punya tangan kanan dia. Maka kalau kita tengok dekat salur ini adalah dia punya belah, kita kata belah
kanan dia lah juga. Ini adalah belah kanan dia. Okey. So yang belah kanan dia ni, yang ni namanya ialah ductus limfa kanan. Jom kita labelkan together. It's called ductus limfa kanan. Apa beza ductus dengan salur? Ductus dia lagi besar. Dia punya diameter dia. In English kita sebut right lymphatic duct. Right lymphatic duct. Okay. Itu kalau belah kanan. Okey, kalau belah kiri, sebenarnya kalau kita tengok contoh ada beberapa buku medical dan juga website, ada je orang panggil ductus limfa kiri, which is left lymphatic duct. Tetapi dalam buku teks kita, dia gunakan nama yang lama tau. So nama yang lama ni, asal usul nama dia lah, dia relate dengan kita punya tulang belakang. Allah terkeluar sekejap Okay, some of you belum belajar lagi bab 14. Macam student saya belum lagi, nanti kita akan belajar ya. Okay, kita punya tulang belakang boleh dibahagi kepada 5 bahagian kan. So bahagian yang tengah ni, tulang belakang kita panggil thoracic spine ataupun turus thorax. Nama dia adalah thorax dekat sini. So, salur limfa yang belah kiri kita tu, dia banyak connect, dia banyak bersambung dengan tulang belakang bahagian thorax. Kalau kita tengok dekat sini ini adalah kita punya tulang belakang bahagian thorax. So, salur limfa tu dia connect banyak dengan thorax ni. Sebab itulah nama dia yang belah kiri ni kita panggil ductus thorax. In case you are wondering, so boleh labelkan yang belah kiri ialah ductus thorax. Okay, ductus thorax ataupun thoracic duct. Thoracic duct. Okay, sebab dulu masa saya belajar, saya pelik. Kenapa kita tak nak panggil dia left lymphatic duct? Sebenarnya boleh. Kita boleh panggil. Tapi dalam buku teks kita, dia gunakan ductus thorax. Okay. Better kita ikut buku teks kita lah. Okay. Alright. Jadi setakat ini boleh follow ke tidak guys? The point here, saya just nak tunjuk dekat awak, ke semua salur limfa kita, dia akan bercantum. Dia akan bercantum menjadi ductus limfa dan juga ductus thorax. Boleh Makanya all the content pun akan flow. Okay? Jadi kita akan start describe. Salur limfa bercantum dengan ductus limfa kanan dan ductus thorax. Lymphatic vessels join with right lymphatic duct and thoracic duct. Ini ayat yang saya sebut tadi. Dah ada benda melekat pula dah. Kalau kita tak ingat ductus thorax, tapi kita tulis ductus limfa kiri, dapat markah ke? Yang tu bergantung kepada pemeriksa awak. Itulah saya cakap, markah ni kalau awak tersalah tulis, it is out of our control, betul tak? So benda tu biar pemeriksa yang pening kepala, dia nak bagi markah ke tidak. Tapi kalau peringkat sekolah, awak boleh bawa bahan bukti, awak boleh bawa daripada website ke ataupun keratan daripada buku ke, tunjuk dekat cikgu-cikgu. Sebenarnya ada nama lain tau. Contohnya lah, contoh. Okey, so pemeriksa saya dulu PSPM. PSPM tu peringkat matrik. Saya dulu mengajar matrik. So masa matrik dulu saya ada ambil pemeriksa lah peringkat kebangsaan. Untuk SPM ni belum. Sebab saya baru masuk sekolah end of 2018 sebenarnya. Baru je lagi. Dulu dekat matrik. Okey, maaf sir, baru join. Ini chapter berapa? Awak ini chapter 10.7 awak. Kalau awak tengok dekat nota kita, tu 10.7. Bukan kali ketiga, sebenarnya ini kali keempat atau kali kelima. Tadi ada orang tanya, tapi saya buat tak nampak dia sebenarnya. Okey, alright guys. So boleh ke kita sambung point pertama, semua orang faham guys? The first point, everyone faham Okay, so jom kita tengok the next point. Okay, now ductus limfa kanan, dialah yang akan terima limfa yang mengalir tu, bendalir limfa tu, lymphatic fluid tu
Tapi kita kena bezakan. Kanan dia dapat dari mana, kiri dia dapat dari mana. Okey, senangnya awak buat terus border. Awak buat border yang ductus limfa kanan dia dapat daripada kepala kita dekat belah kanan. Saya tebalkan sikit. Kepala kita belah kanan, lepas tu kita punya chest belah kanan dan juga tangan kita belah kanan. Okey. So, all this part, semua bahagian ini akan dimasukkan ke dalam ductus limfa kanan. Okey, manakala bahagian kepala belah kiri, chest belah kiri, tangan kiri dan juga kita punya lower body kita, semua ni akan masuk ke dalam ductus thorax. Okey. Seumur berapa nampak macam muda je? Bukan nampak macam muda, dah memang saya muda. Astagfirullah, kenapa awak nak menafikan? Memang saya muda. Bukan nampak muda. I am young. Umur berapa? Awak ni mana boleh tanya orang umur lah. It's not appropriate tau. Tapi have a guess. Cuba teka umur saya berapa. Saya okey je beritahu umur, tak ada masalah pun. You look like 27. Betul lah tu. Dekat lah tu. 27, 26, 23. Betul-betul. Somewhere around that lah. 26, 23, 27 gitu. Good. Okay. Now, jadi ayat dia dekat sini. Jom kita sambung dia punya ayat dia. So, ductus limfa kanan, right lymphatic duct, menerima limfa daripada kanan kepala, leher belah kanan, tangan belah kanan dengan dada belah kanan. Okay, so the right lymphatic duct they receive from the right side of the head, neck, chest dan juga hand. Yang ni dalam bentuk ayat lah. Senangnya awak lukis macam ni supaya awak terus boleh nampak. Okay, alright, boleh saya sambung kepada yang seterusnya. Kita tengok the next point. Now, yang ni lah yang sangat penting. Sangat penting, cuba tengok. Okay, now. Sekarang ni, limfa tu semua dah berkumpul dekat dalam ductus limfa kanan. So, kita dah tahu tujuan dia nak hantar balik masuk ke dalam salur darah. That's the point, the purpose. Nak masukkan balik ke dalam salur darah. Okay, nampak tak warna biru ni? Can you see the blue thing here? Yang warna biru ni ialah kita punya salur darah, which is vena. This is our vein. Nama dia diberi sebab, kalau awak tengok dekat sini, ini adalah kita punya tulang yang kita sebut sebagai collarbone. Kan ini collar baju, dia duduk dekat atas tulang ni. Nampak ni, dekat sini. Okay? So, siapa yang dah belajar bab 14? What do we call this bone? Apa nama tulang ini? Bukan scapula. Scapula belakang ni awak. Scapula belikat ni. Clavicle nama dia. It's called clavicle. Okay, tulang ni clavicle. So, vena tu dia duduk dekat belakang clavicle. Okay. Disebabkan dia duduk dekat belakang clavicle, belakang kita sebut sub. Okay, topik, subtopik, sub yang belakang-belakang. So, kita sebut dia sebagai vena subclavicle. Okay, it's called vena subclavicle. Kalau yang ni, vena subclavicle kanan, ini ialah vena subclavicle kiri. Saya tuliskan untuk awak, okay? So, ini vena subclavicle kanan. In English, right subclavian vein. Okay. So, kalau belah kiri, tukar je kiri. Vena subclavicle kiri. So, ini ialah vena subclavicle kiri. Vena subclavicle kiri. So, left subclavian vein. Subclavian vein. So, make sense ke dia punya nama awak? Memang yang ni je yang namanya macam pelik sikit. Lepas-lepas ni nama dia semua normal je. Okay. Okay, alright guys. So, now bahan-bahan
konten daripada salur limfa ni, dia dah masuk ke dalam vena. Bila dah masuk ke dalam vena, maka selesailah dia punya tugas dia. Tugas dia kan tadi, dia nak bawa bendalir tisu 15% yang tertinggal tadi tu, dia nak kembalikan semula ke darah. Jadi bila benda tu dah ditransfer masuk ke dalam vena subclavicle kanan, then it's all done. Tugas dia pun telah pun selesai. Okey? Jadi dekat sini, limfa mengalir dari ductus limfa kanan ke dalam vena subclavicle kiri. Cuba teka. Kalau thoracic duct belah kiri, dia mengalir masuk ke vena mana? Vena subclavicle kiri. Okay, so kalau belah kiri, ductus thorax, dia terima limfa daripada kiri-kiri kepala semua tu. So dia masuk ke dalam subclavicle kiri. Okay, jadi yang ni don't worry, saya akan bagi nota ni dekat awak after the class. Okay, sebenarnya ini saya tunjuk cara nak tulis kalau soalan exam. Yang penting you tengok melalui diagram. Diagram will be helpful compared to kalau awak tengok tulisan panjang-panjang macam ni. Okay. Alright. So dari subclavicle tu dia pergi ni. Bila dia dah masuk dekat vena, macam kita tengok dekat sini ya, gambar yang awal-awal tadi kita tengok tu. Okay. So bila dia dah sampai dekat vena, vena akan bawa darah tu kembali ke jantung. Dia bawa darah tu kembali ke jantung, kita top up balik dengan oksigen. Bila bila dia lalu dekat kita punya liver dengan intestine, kita top up balik dengan nutrien. Lepas tu dia bawa balik. Begitulah kisahnya. Okay? Alright. Essay boleh buat point tak? Essay boleh buat point, cuma make sure ayat awak adalah ayat yang kita kata lengkap, is a complete sentence. Okay? Maksudnya proses ni berulang-ulang lah kan? Iya, all the time kita ada that content dalam kita punya lymphatic system. Okay? Alright guys, settle. Now, boleh tak kalau kita berkenalan dengan organ-organ limfa yang lain? Can we proceed now? Boleh ha? Okay. One thing you need to know. Do not worry so much about the function. Function organ-organ limfa kita. Okay, here is the thing Dia punya tugas hakiki dia punya main job adalah untuk kembalikan tisu fluid. Untuk return balik bendalir tisu tu masuk dalam darah. Settle, itu awak dah faham. Okey, tugas dia yang kedua adalah dekat dalam lymphatic system kita tinggal white blood cell ataupun sel darah putih. Macam awak dah belajar, sel darah putih diorang ni produce antibody. Betul tak? They produce antibody to fight pathogen. Jadi secara ringkasnya, semua organ-organ yang kita akan cover ni, diorang ni akan fight pathogen. Kalau ada bakteria masuk dalam badan, kalau ada virus masuk dalam badan, diorang ni akan detect dan dioranglah yang akan fight. Okay, so bermula daripada dekat atas sekali. Can anyone know? Can anyone tell me what do we call this part? Dia duduk dekat sebelah tekak kita. In fact, kalau awak buka mulut tengok dekat cermin, you boleh nampak. Yes, this is what we call tonsil. Okay, ejaan Melayu dengan English adalah sama. Saya guna warna lain lah nak tunjuk ini organ tonsil. Okay, tonsil. Jadi kan, dekat dalam tonsil, we can find white blood cells. Dalam tonsil, boleh dijumpai sel darah putih. Jadi diorang ni, bila ada bakteria masuk melalui pernafasan kita dan sebagainya, tonsil ni detect. Sebab tu tonsil kita boleh bengkak. Kadang-kadang awak pergi ke klinik, doktor dia pegang leher kita. Betul tak kan? Doktor dia macam pegang, ni bengkak ni. Dia pegang-pegang macam bengkak macam tu. Ataupun some people tonsil dia bengkak sampai tak boleh nak bercakap dan sebagainya. Because of bila dah ada banyak patogen dekat dalam tu, white blood cell dia beranak pinak. Benda ni dia relate dengan chapter 11 tajuk body defense. Sebab tu dia boleh bengkak. Okay? Alright, so boleh kita gerak kepada yang kedua. Can we go to the second organ, guys? Boleh Okay, yang kedua, yang ni adalah struktur dekat bahagian dalam tulang. Kalau macam tulang lembu tu, kita boleh buat sup Sup gearbox. Awak pernah tengok tak sup gearbox?
Orang makan apa ni sekejap. Kenapa saya punya ni soup gearbox. Nak tunjuk juga nak bagi nampak. Tu, nampak tak soup gearbox tu? Ni tulang tu orang ambil, orang sedut content dekat dalam tulang tu. So what do we call the content in the tulang? It's called bone marrow ataupun sumsum tulang. Okay, so ini ialah bone marrow, sumsum tulang. Sumsum tulang ataupun bone marrow. Okay, jadi sumsum tulang adalah tempat di mana sel darah putih dilahirkan. Kita punya red blood cell, sel darah merah, white blood cell, sel darah putih dan juga platelet sebenarnya terbentuk dekat sumsum tulang. Jadi sebab itulah kita kata sumsum tulang sebahagian daripada lymphatic system. Okay? People eat lembu punya sumsum tulang. And saya tak pernah makan. Tapi but they say it tastes really nice. The texture and everything semua is nice about sumsum sebenarnya. Okay, alright. Okay, so boleh kita gerak kepada yang seterusnya. Yang ni dia duduk dekat belakang perut kita. Dia duduk dekat belakang perut kita. This is basically our stomach. Ini kita punya stomach lah. Ini kita punya stomach, something like that. So dia duduk dekat belakang perut. Ini kita panggil sebagai spleen ataupun limpa. Limpa atau spleen. Jangan terbalik System is system limfa with the F. Yang ni adalah limpa. Okay. So sama. Limpa adalah tempat di mana kita boleh jumpa white blood cells and they are just waiting there. Diorang tunggu je kalau ada patogen ke apa lalu. Okay. Alright. Moving on. Mana lagi? Ni. Dekat kita punya, ini kita punya large intestine, usus besar, hujung usus besar kita. Yes, ini kita panggil sebagai appendix, okay? Appendix. Bahasa Melayu, appendix. Ni appendix ni, dulu saintis kata tak ada function. Nak buang pun tak apa kan? Some of you yang biji cili terlekat dekat appendix je sampai bengkak kena buang tu kan? Okay? So dulu, kalau orang yang buang appendix, some of you dah mengalami appendicitis. Appendix dia membekak dan sakit semua tu. Bila buang, okey je, tak ada masalah. Boleh hidup secara normal. Dulu saintis kata, okey, appendix maybe tak ada apa-apa function kot. Tapi sebenarnya ada function dia. Pertama, dekat appendix tinggal bakteria-bakteria baik. All the good bacteria yang duduk dekat dalam kita punya intestine. These bacteria, diorang tolong untuk produce certain vitamins. Okay, bakteria ni yang kita duk top up melalui Vitagen, yogurt, dalam tu kan banyak bakteria kan. Diorang duduk dekat sini lah. Second, dekat appendix juga kita boleh jumpa all these cells yang terlibat untuk tengok ada ke tidak patogen dekat dalam badan kita. Okay. So, dekat sini diorang juga terlibat dalam body defense actually. So, sekarang ni scientists conclude, okay, appendix actually ada function dia. Betul lah kan? Setiap kejadian tu mesti ada hikmah dia sebenarnya. Dulu diorang tak tahu, sekarang baru diorang tahu. Okay? Tapi orang yang kena buang appendix tu tak adalah maknanya diorang akan sakit ke apa, tak. Selain appendix, badan kita banyak lagi organ-organ limfa kan. So it's okay. Masih lagi boleh fight pathogen. Okay. And apa lagi yang saya belum sebut dekat sini? Ni. Dekat kita punya atas tulang dada kita, okay, dekat kita punya chest part here, okay, yang ni kita ada lagi satu organ yang kita panggil sebagai thymus. Melayu ejaan dia thymus, Melayu adalah thymus, English ejaan dia adalah thymus. Okay, thymus ni untuk apa? Don't worry, bukan dalam silibus kita, tapi sebab nak bagi awak faham, kan kita punya sel darah putih dilahirkan dekat sumsum. Waktu diorang dilahirkan dekat dalam sumsum tu, kita punya tulang sumsum ni ada je salur darah kita. Okay? So diorang lepas dilahirkan, diorang masuk ke dalam salur darah. So diorang ni akan dibawa pergi ke thymus dulu. Dekat sinilah diorang akan ditrain. Ini macam training center. Diorang akan ditrain, diajar. Ini patogen. Kalau ada patogen,
awak kena hasilkan antibody. Begitu. Okey. Jadi kita kata timers ni adalah tempat untuk diorang jadi matang. This is the side of maturity. Dekat sinilah diorang belajar cara nak hasilkan antibody dan sebagainya. Okey. Alright. Dia dilahirkan secara normal ke caesar ke? Oh, dekat sini dia tengoklah ada sel darah putih tu yang dia songsang. Bila dia songsang, kena lahir caesar lah. Dia tengok kepada keadaan waktu dia pregnant tu. Dia tanya, sebab saya kata dilahirkan dekat tulang sumsum, dia tanya lahir normal ke caesar. Okay, last kali ni nampak tak dekat keseluruhan badan kita, can you see this? Dia ada biji-biji semua tu kan? Yang ni yang kita panggil sebagai nodus limfa. Nodus limfa ataupun lymph nodes. Lymph nodes. Again, nodus limfa sama. Dekat sini tinggallah kita punya sel darah putih ataupun white blood cell. They are just waiting. Kalaulah ada patogen yang mengalir dekat sini, diorang akan fight the pathogen. That is why kalau kadang-kadang bila kita demam, kita diserang oleh bakteria dan sebagainya kan, boleh rasa dekat kita punya bahagian leher kita pun ada juga lymph node sebenarnya. Boleh rasa biji-biji tu dia jadi macam besar sikit. Because kita punya white blood cell dia divide very rapidly waktu badan kita diserang oleh patogen. Okay? Alright. Jadi begitulah keseluruhan lymphatic organ. Saya repeat balik, dekat atas sekali kita ada tonsil, lepas tu kita ada bone marrow tempat dia dilahirkan, kita punya belakang perut kita which is limpa ataupun spleen, we have what we call appendix. Dulu saintis tak tahu, dia orang kata tak ada function, now they know function dia is a part of lymphatic system, and kita ada thymus, tempat di mana sel darah putih menjadi matang. And we also have all over our body lymph nodes. Okay. So apa beza nodus dengan ductus? Lain. Ductus ialah salur. Ductus ialah salur. Nodes ni dia macam bulat-bulat begitu. Kenapa dia bulat? Sebab dekat situ ada banyak salur sel darah putih. Sel darah putih. Okay. Kawan awak tanya, bagaimanakah limfa ni dipam? Limfa tak ada pam. Macam salur darah kita ada jantung untuk pam. Limfa dia tak ada pam, tapi dia bergerak bila kita bergerak. When we move, kita punya otot kita kan mengecut dan mengendur, contract and relax. So waktu kita bergerak, waktu tu kita akan gerakkan kita punya limfa. Okay. Selain itu juga, kalau awak tengok dekat first page tadi, diorang ada injap. Jadi injap ni bagus sebab dia halang limfa tu berpatah balik. Jadi it's okay, tak ada pump sebab dia ada injap. So dia akan continue mengalir satu hala. Okay. Alright, jadi guys, boleh tak kalau saya summarize kepentingan lymphatic system before we finish our class? Can we summarize secara keseluruhannya? Boleh? Okay. So, explain, terangkan kepentingan. Kalau soalan sebut terangkan, awak mesti ada fakta, your fact dan juga penerangan kepada fakta awak. Okay, fakta yang pertama, limfa kita, dia melengkapi peredaran darah. It complements the blood circulation. Itu fakta. Penerangan dia macam mana? Sebab dia mengembalikan 15% bendalir tisu yang tertinggal tadi itu kan. Okey. Jadi, bila bayangkan imagine kalau setiap kali darah kita sampai dekat kapilari, lepas tu 15% ni tak dikembalikan. Apa berlaku kepada isi padu darah kita? What happened to our volume? Isi padu darah kita akan berkurang. Bila isi padu darah kita berkurang, dia akan affect apa? Contoh, macam orang yang kemalangan lepas tu darah dia keluar banyak kan. Kenapa kehilangan darah terlalu banyak dia boleh meninggal? Why? Kenapa? Because of pressure, tekanan darah. Bila dia kehilangan darah terlalu banyak, blood pressure akan jadi very low. Bila blood pressure jadi low, darah tu tak boleh dihantar pergi ke organ penting macam otak dan sebagainya. Okay. So,
Low pressure ni awak imagine beginilah. Awak imagine ini balon yang lembik. Lepas tu ini balon yang saya isikan dengan air. That I fill in with water. Bayangkan balon yang penuh dengan air, bila kita pegang dinding balon tu terasa keras. Betul tak kan? Sebab apa? Sebab air tu dia menekan dinding balon. The water press on the wall of the balloons. So kita rasa keras. This is high pressure. Tapi bila kita buang air daripada balon, kita boleh rasa balon tu dia lembik. Betul tak? Begitu juga dengan kita punya salur darah. This is our blood vessel. Contohnya arteri. And this is our blood. Ini kita punya darah. Okay? So, darah kita sebenarnya dia menekan. Dia press the wall of our vessel. Dia menekan dinding salur darah kita just like how air menekan dinding balon. This is what we call blood pressure. Macam prinsip Pascal je. It is prinsip Pascal. Pascal kata pun tekanan bendalir disebarkan whatever lah, saya pun tak ingat dah kan. Okay. Anyway, jadi disebabkan dia dah boleh mengembalikan 15% tu, maka dia akan mengekalkan isi padu darah, maintain the blood volume dan juga blood pressure. Kalau blood pressure kita maintain, so darah kita boleh dihantar pergi ke satu badan without any problem. Okay? Alright, boleh saya gerak kepada kepentingan yang kedua tak? Guys, sorry, awak lepas ni kelas pukul berapa? What time? 11.30. Boleh tak saya curi masa lebih kurang 5 minit? Is that okay for everyone? Boleh ha? Okay. Alright. Yang kedua. So yang kedua, tadi kan kita dah belajar kan? All the organs, spleen lah, lymph nodes lah, tonsil lah, kan dia ada banyak sel darah putih. Jadi dia terlibat dalam pertahanan badan, body defense. Okay? So nodus limfa contohnya, dia produce dan juga dia simpan. Limfosit ialah sel darah putih. Okay? Kenapa kita kata produce? Sebab dekat sini, white blood cell dari sumsum tulang tu, diorang boleh divide. Diorang boleh membahagi secara mitosis. Jadi dekat nodes, lymph nodes ni, diorang bertambah lagi banyak. Sebab tu kita kata produce. Okay? So lymphocyte tu apa? Lymphocytes ialah sel limfa. Sel limfa which merujuk kepada sel darah putih. Okay, merujuk kepada sel darah putih. You boleh guna sel darah putih, tak payah guna lymphocyte. Okay, so settle untuk point yang kedua. Boleh kita gerak kepada point yang ketiga. Point yang ketiga, dia sebenarnya relate dengan bab 9. Ini adalah keratan daripada bab 9. Kalau awak tengok balik, remember dekat kita punya small intestine, dekat kita punya small intestine kita ada villus. Dekat dalam villus kita ada kita punya blood capillary. Okay? So, glukosa, amino acid, diorang masuk terus dalam kita punya blood capillary. Tapi, lipid dan juga vitamin A, D, E, K, adik, diorang boleh masuk tak terus dalam kapilari darah? Tak boleh. Sebab diorang punya molekul agak besar. Jadi diorang tak boleh cross masuk ke dalam kapilari darah. So diorang masuk melalui lacteal. Lacteal ni sebenarnya adalah sebahagian daripada salur limfa. Lacteal is actually a part of lymphatic vessel. Makanya kita boleh conclude dekat sini, lymphatic system kita, which is lacteal tu, dia terlibat dalam pengangkutan lipid dan juga vitamin A. Okay? So dekat sini, dia terlibat dalam pengangkutan lipid dan vitamin A. So diorang punya pathway dia daripada lacteal, dia hantar pergi ke ductus thorax belah kiri kita. Lepas tu dia masuk ke dalam vena subclavicle kiri. Okay? So ini cara dia masukkan lipid dalam kita punya salur darah. Adik itu apa? Adik ni seorang yang dilahirkan selepas kita adalah. Adik ni vitamin adik. Kan awak ada vitamin B, C. Kita ada vitamin B, vitamin C larut dalam air. Vitamin A, D, E, K dia larut dalam salur limfa. Larut dalam lipid, sorry. Ini adalah vitamin.
Okey, maka begitulah kisahnya tentang kepentingannya. Ada apa-apa soalan ke tidak tentang kepentingan, guys? Any question? So now you understand, siapa tadi tanya saya awal-awal tadi, penting ke sistem limfa ni? Pentinglah. Okay, alright. So sebab masa kita dah agak macam nak tamat, saya secara ringkasnya boleh tak kita tengok dekat sini. Okay, odema. Okay, odema ni ataupun edema lah. Oh, tak sebut sorry. Edema ni, yang ni kalau kita tengok belah sini adalah kaki dia yang normal. Yang ni adalah kaki dia yang telah bengkak, betul tak? So, contoh-contoh kita tengok orang yang kaki bengkak, pregnant women, perempuan yang mengandung, okay? Ataupun orang yang terlantar sakit. Bila dia terlantar sakit, dia tak bergerak, kaki dia boleh jadi bengkak begini, okay? So, kenapa edema tu sebenarnya adalah bendalir tisu kita yang berkumpul. Dia berkumpul dekat dalam kita punya ruang antara sel. Ni yang tadi ni. Okay? So bendalir tisu tu kan bila darah sampai, bendalir tisu terkeluar. Bila darah sampai, dia tambah lagi. Bila darah sampai, dia tambah lagi. Kenapa dia boleh berkumpul dekat sini? Sebab kita punya salur limfa kita boleh tersumbat. Salur limfa kita boleh tersumbat. Pertama, kan tadi saya kata bagaimana limfa boleh bergerak bila kita bergerak. When we move, kita punya otot akan mengecut dan mengendur. Dia membantu untuk gerakkan limfa tersebut. Bila orang tu terlantar sakit, badan dia tak bergerak. Time tu limfa dia dah penuh. Limfa dia dah penuh dekat sini, so diorang dah tak boleh sedut 15% tu. Jadi dia berkumpul dekat sini. Okey. Ada juga penyakit yang ni yang kawan awak sebut tadi tu, penyakit di mana dia ada cacing tau. Tapi ini bukan cacing macam usus kita panjang tu. Cacing ni kecil je. Cacing, this worm is very small. Sekejap saya tunjuk. Ada dalam buku teks awak. Ini. Okey. Dia boleh jadi bengkak sampai macam tu. Itu sebenarnya adalah dia punya bendalir tisu ataupun tisu fluid dia yang telah berkumpul. Okay, so this cacing is called Brugia. Dia menyebabkan salur limfa kita block ataupun tersumbat. This penyakit kita panggil sebagai filariasis. It's called filariasis. Okay. Cacing dia cacing gelang, roundworm kita panggil. Dia bukan cacing pita. Okey. Jadi odema boleh, doktor boleh sedut keluar. Doktor boleh sedut keluar this tissue fluid sebenarnya. Okey. So awak boleh baca detail lah dia punya, sorry sebab kita dah running out of time. So yang ni explanation dia a bit saya dah letakkan dekat sini. So this is the explanation. So awak boleh baca after the class lah. Okey. So cacing tu hidup ke? Cacing tu hidup lah. Dia beranak pinak dekat dalam salur limfa kita. Sebab itulah dia boleh menyebabkan salur limfa kita tersumbat. Tapi cacing tu kita tak nampak dengan mata kasar tau. Dia agak mikroskopik. Sekejap. Brugia worm. Saya tengok awak. Dia actually very small. Kena nampak. Dia punya size, ini kita punya red blood cell. Itu dia punya size dia. So dia very small, kita tak nampak dengan mata kasar. Macam mana cacing tu boleh masuk? Sebab itulah mak kata nak main dekat luar pakai kasut. Tak adalah. Cacing ni dia dibawa vektor dia, pembawa dia adalah nyamuk. Dia dibawa oleh nyamuk sebenarnya. Okay? Dia ada kebaikan ke parasit? Dia orang ni adalah parasit awak. Parasit tu dia bawa kebaikan ke dia bawa baik, lawannya apa? Kemungkaran kepada kita. Bukan mungkar apa? Dia bawa kejahatan, bukan kejahatan. Keburukan. Dia bawa keburukan kepada kita. Buruklah, okey, sebab dia parasite. Dia parasite. Okey. Alright guys, so kenapa sel darah putih tak bunuh? Tak sempat nak bunuh. Because cacing, diorang ni boleh reproduce like a lot. Diorang boleh reproduce like a lot. Lepas tu, bila kita punya salur limfa dah tersumbat, sel darah putih dari nodus limfa, dari spleen kita, diorang tak boleh bergerak sebab ada roadblock. Diorang tak boleh bergerak pergi dekat tempat tu. Okay? So, dia berkumpul dekat situ, dia beranak pinak, menyebabkan dia tersumbat. Okay?
Alright, okay guys, sorry dah pukul 11.10, maka dengan itu tamatlah kita punya session pada hari ini. Hopefully today punya session membantu awak untuk buat revision tentang cerita kita punya limfa ni. And sebenarnya point ni semua boleh digunakan untuk buat essay. Jadi saya nak awak lepas kelas ni cuba keluarkan satu kertas A4 dan cuba tulis balik, rewrite balik essay tentang pembentukan apa ni bendalir tisu dan juga limfa. Practice benda ni. Okay? Alright, okay. So itu saja guys. Thank you so much. I will see you again insyaAllah in the future jika ada session kepada Form 4 Bio students yang akan masuk Form 5 next year. InsyaAllah kita akan jumpa dalam kita punya normal class. I assume akan start tak lama lagi lah kalau adalah normal class. Manalah tahu MC Plus dia tak buat ada dan sebagainya. I don't know. So kita tunggukan announcement daripada MC Plus. Okay. So itu sahaja guys. All the best for your exam this January. Bye-bye and Assalamualaikum. Okay. Ni nanti saya upload conteng-conteng tu dekat apps juga. Dia dekat bahagian replay dia ada download answer. Okay. Right, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you.